adalah kepada pencapaian dan kejayaan PIBG Ibu Bapa dan Komuniti, di mana pada saya sebagai pengurus sekolah, kepimpinan PIBG akan membantu sekolah ke arah kecemerlangan dan sokongan yang berterusan daripada ibu bapa juga dalam setiap aktiviti sekolah. Ya, jadi saya harap rakan-rakan GPKM ya, terutamanya kerana pengalaman saya sebagai GPKM dalam 12 tahun, pengalaman saya sebenarnya berada dalam bidang HEM ni adalah sesuatu yang amat menyeronokkan. Kerana kalau kita berjumpa, kita ni, muka kita ni ceria saja. Kerana memberi layanan mesra, ceria, macam-macam ada di sekolah kita. Bukan nak kata GPK1, ya ada tak GPK1 kat sini? Tengok GPK1 macam stres je untuk akademik kan? Okay? So, saya 12 tahun berada dalam dunia HEM. Saya rasa saya amat seronok. Dan apabila berada di Desa Pandan, saya menggunakan ilmu yang saya pelajari untuk menarik ibu bapa bersama-sama kita ke arah kecemerlangan. Apabila ibu bapa datang dengan perasaan marah, kita janganlah marah balik dia. Kita biar dia cakap dulu. Lama-lama dia takut, baru kita cakap, insya-Allah. Sebab pengalaman-pengalaman ini telah pun kita buat, telah laksanakan, alhamdulillah ya. Harap PKPKM perlu ada semangat yang kuat, ceria-ceria, jangan risau-risau kerana kesihatan perlu diutamakan. Itu yang paling penting ya. Dan di SK Desa Pandan juga kami ada satu skuad pejuang kecil. Skuad pejuang kecil ini bukanlah murid ya. Skuad pejuang kecil ini merupakan ibu bapa yang menjadi wakil kelas. Kalau di sekolah kita ada ketua kelas, penolong ketua kelas, tetapi di SK Desa Pandan kami jenamakan skuad pejuang kecil ini, di mana ibu bapa kami kumpulkan dalam WhatsApp group. Kalau ada maklumat yang nak disampaikan berkaitan sekolah, ibu bapa inilah yang akan sampaikan kepada kumpulan masing-masing. Pada awal tahun penubuhan WhatsApp group ini, iaitu tahun 2016, agak kritikal juga kerana saya dan Cik Faizal sendiri masuk dalam WhatsApp group 33 kelas pada waktu itu. Tetapi alhamdulillah apabila dibudayakan, pada tahun ini kami hanya masuk untuk kelas darjah 1 sampai darjah 5 kelas je lah dengan prasekolah, so 6. Tapi tahun 6 kita kekal berada di setiap kelas, ada 5 kelas di situ. Sebenarnya WhatsApp group ini amat mustahak menyampaikan maklumat dengan cepat, tetapi kita perlu kawal, ada peraturannya. Kalau ada ibu bapa yang belas iklan, nak jual dan sebagainya, kita hantar satu pemakluman, WhatsApp ini hanya untuk pembangunan sekolah sahaja. So kita sering mengingati antara satu sama lain. Okey, seterusnya dari segi perkongsian aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan, saya pasti semua sekolah menjalankan aktiviti yang sama. Cuma bagaimana cara kita nak menarik ibu bapa untuk bersama-sama dengan kita ya, seperti dialog prestasi bersama ibu bapa murid-murid tahun 6. Mana-mana sekolah pun kita adakan, di mana di SK Desa Pandan kita dapat meningkatkan peratus kedatangan ibu bapa dalam acara sekolah. Misalnya program dialog prestasi tahun ini kita ubah dalam bentuk forum, masukkan sekali PBS, maka memang ibu bapa hadir ya, asyik boring dengan guru besar cakap je kan. Sesekali bila ada forum, mencetus minda ibu bapa. Dan kami juga menjalankan soal selidik kajian kepada ibu bapa untuk membuat penambahbaikan. Dan kami juga ada Trust School Improvement Plan dengan PIBG dan ibu bapa, penerbitan buletin bersama dengan ibu bapa, dan program yang perlu kami laksanakan Hari Teknologi Hijau, di mana ibu bapa menjadi jawatan kuasa semasa program tersebut, dan kami jemput sekolah-sekolah yang berdekatan untuk bersama-sama. Begitu juga dengan skuad pejuang kecil yang saya maklumkan tadi. Dan seperti SMK Setiawangsa tadi ya, sambutan Hari Guru dibuat oleh PIBG. Kami di Desa Pandan juga, walaupun kita sekolah rendah, semuanya diuruskan oleh ibu bapa. Kami jadi VIP. Tapi adalah perbincangan, kelab guru pengerusi akan berbincang dengan AJK, dan kami dijemput bersama-sama. Tak adalah macam zaman kita dulu kan, cikgu yang syok sendiri, cikgu yang atur jadual, cikgu yang plan sukan nikah, cikgu juga yang main, cikgu yang plan persembahan, cikgu juga yang buat persembahan. Tapi sekarang ini kena buka minda bahawa ibu bapa sebenarnya mereka bukan hadir ke sekolah untuk mengganggu kita, tetapi mereka ingin membantu, dan kita sebagai guru bolehlah berfokus lebih kepada akademik. Dan seterusnya
sedikit perkongsian gambar-gambar evidence lah. Selalunya kami didedahkan gambar boleh menjadi bukti kepada setiap aktiviti kita. Jadi yang pertama, task force 100% lulus. Di SKD Sepandan kita mengenal pasti bahawa mata pelajaran matematik dan bahasa Inggeris kita perlukan peningkatan. Untuk mata pelajaran bahasa Melayu kami telah capai bahasa Melayu pemahaman 98% lulus, bahasa Melayu penulisan 100% lulus. Manakala untuk matematik kami masih lagi di bawah 90%, dan bahasa Inggeris walaupun meningkat masih lagi dalam 90%, tetapi kami dapati kedua-dua mata pelajaran ini perlukan one-to-one coaching antara murid dan ibu bapa, dan ibu bapa ini mengambil masa pembelajaran murid ini sama juga dalam kelas. Katakanlah kelas yang pertama waktu itu matematik, so 6 orang murid telah dikenal pasti oleh guru yang terlibat. Mereka akan bergerak ke satu bilik yang telah kita sediakan dan ibu bapa ini akan membantu. Modul semua disediakan oleh pihak sekolah, jadi mereka tidak tersasar untuk mengajar ajaran-ajaran yang kita kata dia masih lagi mengikut kurikulum kita. Jadi Alhamdulillah task force 100% lulus ini sudah tahun yang kedua, dan anak-anak itu sangat seronok untuk belajar sampai kami minta dengan ibu bapa ni, Uncle, Aunty hari Sabtu nak datang boleh tak? Sedangkan program hari Sabtu pun sebenarnya susah untuk mereka hadir. Tapi pendekatan ibu bapa ini menyebabkan mereka rasa bersemangat semula untuk belajar. Seterusnya program inspirasi murid, yang ini di bawah program bimbingan dan kaunseling. Kalau sebelum ini pihak guru bimbingan dan kaunseling yang selalu mengingatkan murid-murid ataupun pentadbir, tetapi kami beri peluang kepada ibu bapa untuk masuk ke kelas pada awal pagi antara pukul 8 sehingga 8.30 untuk berkongsi pengalaman mereka sewaktu mereka kecil dahulu. Mereka bukannya menjadi orang yang terpelajar, maksudnya zaman kanak-kanak mereka penuh dengan cabaran. Jadi bila ada perkongsian-perkongsian ini, anak-anak kita akan terbuka minda. Mereka sedar untuk mencapai kejayaan mereka perlu menghadapi berbagai cabaran. Dan inspirasi ini kalau anaknya katalah di kelas 6 intelek, parents ini akan pergi ke kelas lain. Dia tak akan masuk ke kelas anak dia sendiri. Dia akan berkongsi pengalaman, memberi motivasi kepada anak-anak tahun 6. Seterusnya sumbangan sahsiah program ibu bapa sebagai moderator. Seperti yang saya katakan tadi, sukarelawan kita, Skuad Pejuang Kecil, kelas juara kita, Alhamdulillah tahun ini kita dapat jalankan kelas juara di mana ibu bapa yang menemani murid-murid. Dan setiap kali perjumpaan ada pelaporan yang disediakan, dan kami di pihak sekolah akan melihat dari segi kehadiran dan juga peningkatannya. Seminar kecemerlangan akademik kita buat di luar, di Pusat Belia Antarabangsa. Dan seterusnya program Task Force Permata Gemilang, penyediaan makanan percuma kepada pelajar-pelajar UPSR. Anak-anak ini apabila kita hidangkan dengan cara buffet, dia seronok macam berada di hotel, dihidang. Waktu pagi ada sarapannya, waktu rehat lepas peperiksaan ada makan tengah harinya. Anak-anak kita sangat suka. Dan biasanya makanan-makanan ini kita memang mendapat sumbangan daripada ibu bapa hanya melalui WhatsApp group sahaja. Seterusnya saya tinggal sedikit saja lagi. Program Rewang Perdana sempena bulan Ramadan tahun lepas, ini program tahun lepas kami ubah sikit. Di KL ni suasana kampung tu macam dah kurang kan. Jadi kami buat program rewang daripada pagi hingga ke malam, melibatkan ibu bapa, guru dan komuniti. Dan program 3K keselamatan inisiatif wujudkan skuad sukarelawan penjaga lalu lintas. Dah terpapan di dada akhbar glamour lah sikit PIBG saya. Masuk dalam paper daripada hari tersebut. Jadi ibu bapa memang membantu. Dan yang seterusnya program keceriaan kelas. Pada saya terutamanya unit HEM, keceriaan kelas ini amat penting kepada murid-murid bagi memastikan emosi anak-anak kita bila belajar itu lebih seronok. Dan program keceriaan ini juga adalah hasil kerja ibu bapa. Mereka menyumbang alas meja, mengecat dan sebagainya, tetapi mereka bertanyakan kepada pihak sekolah, boleh tak kami nak design macam ni, boleh tak kami nak design macam ni. Masih lagi berinteraksi dengan pihak sekolah, bukan saja suka-suka masuk nak cat merah, nak cat hijau, tak. Masih lagi ada perbincangan dengan pihak sekolah. Kemudian kerjaya impianku,
Ibu bapa setiap hari Rabu lebih kurang dalam 10 minit sahaja berkongsi kerjaya mereka kepada murid-murid. Begitu juga untuk pembangunan pasukan hoki kita, ibu bapa turut membantu, kerana sebenarnya ibu bapa kita ini mereka ada banyak bakat. Mereka kemungkinan adalah seorang jurulatih yang sangat bagus. Cuma kita di peringkat sekolah perlu cungkil sahaja kehebatan ibu bapa kita. Dan yang terakhir saya nak kongsi Malam Seribu Kenangan merupakan program tahunan kita di mana ibu bapa yang menguruskan anak-anak kita yang akan tamat ke tahun 6, di mana mereka akan meninggalkan sekolah dengan pelbagai kenangan. Jadi apa yang saya nak berikan penekanan sekali lagi bahawa pada saya sebagai pengurus sekolah, sokongan ibu bapa itu amat penting. Apabila kita di peringkat sekolah mempunyai komunikasi yang sangat baik dengan ibu bapa, apa-apa yang kita lakukan insya-Allah dan kita akan mencapai kecemerlangan. Seperti tahun lepas kami juga mendapat pengiktirafan penarafan 5 bintang PIBK Negeri, terbaik negeri untuk KSIB Cemerlang, Sekolah Cemerlang dan juga YDP Cemerlang. Dan di peringkat kebangsaan kami mendapat kedua terbaik KSIB Cemerlang. Dan sekali lagi dengan sedikit perkongsian ini, harap sama-samalah kita sekolah-sekolah di wilayah ini dapat menjadi satu kumpulan PIBK yang mantap, di mana dengan adanya sekolah dan juga ibu bapa kecemerlangan itu insya-Allah akan dapat kita nikmati bersama-sama. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Mahiran Abdul Hanan ya. Boleh angkat tangan. Saya bagi masa 1 minit kiranya ada. Ya. Okey, apa kata tepuk tangan sekali lagi untuk SK Sumanan ya. Okey, tanpa buang masa saya menjemput bonda saya. Sebenarnya kalau saya bagi guru besar, saya bagi bonda kat sekolah Puan Sadiah untuk melontarkan dan bagi perkongsian amalan terbaik berkenaan bagaimana beliau dapat menarik bapa dalam memperkasakan kurikulum di sekolah kami. Muliakan Puan Pengarah, pegawai di jabatan dan pegawai PPW. Saya tahu saya tak buat salutation panjang sebab rakan-rakan dah buat dah guna 5 minit. Kejap lagi Cik Sani ulur tiket kecil. Jadi saya straight to the point. Alhamdulillah. Salam satu Malaysia, salam satu sejuk. Apa khabar semua? Hebat. Boleh tak bila saya tanya apa khabar, kita jawab dengan hebat. Apa khabar semua? Hebat Apa khabar semua? Bila petang-petang ni suasana tak macam pagi tadi. Pagi tadi kita dipenuhi dengan para pendidik PKM untuk program sesi pagi untuk berkongsi dengan amalan terbaik berkenaan dengan institusi yang berkaitan dengan saksiah dan rohani, dan juga beberapa perkongsian daripada GB berkenaan dengan engagement dengan PIBG. So ini merupakan satu program yang saya rasa agak unik di jabatan, kerana ini pertama kalinya kita membuat satu program di luar kebiasaan, yang mana kita panggil kita buka tema amalan terbaik untuk exhibition. Kita buat satu exhibition dengan ada amalan terbaik daripada sekolah-sekolah yang sudah mendapat pengiktirafan dan terbukti telah membuat keberhasilan dan keberadaan mereka di sekolah berdasarkan segmen-segmen yang telah ditetapkan melalui instrumen PIBK yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada sesi petang khas untuk ibu bapa di Kuala Lumpur, kita panggil ibu bapa, terutamanya ketua KSIB, untuk hadir, untuk memberi satu ruang untuk membuka minda pada ibu bapa kita apakah sebenar-benarnya peranan kita dalam KSIB. Saya rasa tak perlu kita bercerita tentang PPPM, tidak perlu kita bercerita tentang sarana, kerana tuan-tuan dan puan-puan saya rasa sudah muak dengan erti kata apa sarana. Bila pergi panggil jurulat JU sarana, bercakap berkenaan sarana, tetapi sebenarnya apakah engagement yang perlu kita laksanakan di gelombang yang kedua. Okey, harus kita ingat gelombang pertama dah berakhir, 2013, 2015 gelombang pertama telah berakhir, maka berlalulah sarana dan sarana sekolah dan telah diterapkan sebagai base untuk kita melaksanakan inisiatif toolkit pelibatan ibu bapa di sekolah dan juga di rumah. Dan kita berada di gelombang yang kedua yang bermula daripada 2016 hingga 2020, yang mana dari konsep ibu bapa, kita sebagai ibu bapa adalah inisiatif PIBK yang diperkenalkan pada gelombang yang kedua, iaitu inisiatif perluasan ibu bapa dan komuniti yang di sekolah. Dan di situlah
sekolah, pelibatan tuan-tuan dan puan-puan dalam KSIB itu amat penting untuk memastikan kita menyokong sekolah sebagai rakan kongsi yang terbaik untuk sekolah. Untuk apa? Untuk memastikan kita berjaya menghasilkan anak-anak yang holistik. Holistik itu apa? Holistik itu adalah pembangunan yang daripada serba-serbi, kerana kita berada di dalam sistem yang kita bukan lagi berada di dalam sistem exam oriented, sistem persekolahan, tetapi kita berada dalam sistem pembelajaran sepanjang masa. Itulah yang kita perlu. Kita perlukan PIBG, KSIB sebagai platform untuk mewawarkan kepada masyarakat sekolah, komuniti setempat berkenaan dengan anjakan paradigma ataupun anjakan profesionalisme PIBG di era yang terkini. Okey, di sini kita akan membawa mereka-mereka yang berkepentingan dalam KSIB. Siapa tahu apakah itu mereka-mereka yang berkepentingan dalam KSIB? Selama ni kita cakap KSIB, bila kita tanya kepada ibu bapa siapakah dia anggota dalam KSIB, 99% akan berkata ibu bapa sahaja. Betul tak? Betul atau tidak? Tetapi hari ini kita nak buka minda tuan-tuan dan puan-puan bahawa sekolah itu adalah part of masyarakat. Sekolah adalah institusi masyarakat yang telah diperkenalkan melalui pekeliling yang telah dikeluarkan oleh KPM pada tahun 1985. Bermakna benda ini bukan benda yang baharu. 1985 telah diperkenalkan sekolah institusi masyarakat yang telah mengeluarkan inisiatif PIBG. Dalam KSIB itu anggota-anggota yang berkepentingan adalah yang pertamanya AJK PIBG, yang keduanya sukarelawan ibu bapa, yang ketiga adalah alumni, sebab itu kita ada Bayoba di sini sebagai tetamu kita. Yang keempatnya kita ada komuniti setempat, DPKL, Jawi dan sebagainya. Dan kelimanya kita ada corporate. Disebabkan kekangan masa, maka kita telah memilih pick and choose mereka-mereka yang boleh membawa anjakan terhadap pelibatan di sekolah. Kita telah memilih beberapa jabatan, telah memilih beberapa agensi dan juga sekolah yang telah menunjukkan keberhasilan untuk membentangkan berkenaan amalan terbaik untuk kita kongsi bersama. Dalam masa 1,5 jam ini, kita akan melihat perkongsian amalan terbaik daripada sekolah-sekolah yang telah mendapat pengiktirafan, yang telah membuktikan impak. Itu yang kita lihat. Impak itu dari segi apa? Impak itu adalah daripada segi pembangunan akademik, impak daripada segi pembangunan infrastruktur, impak daripada segi pembangunan co-curricular dan sukan, dan yang ketiganya impak daripada pembangunan sasiah dan rohani. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput rakan-rakan panel saya pada hari ini. Yang pertamanya Encik Ros Arifin Haji Rosli daripada Bank Simpanan Nasional. Banyak sekolah dah engage dengan BSN. Tidak asing lagi pada Encik Ras Afendi ini, kerana dia merupakan mantan YDP di sekolah SK Lasal. Duduk dulu. Okey, kita jumpa pada ahli panel kita yang kedua daripada Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi. Guru besarnya Encik, nama tadi saya lupa nak ambil. Bila petang-petang dia minda pun dah lagi sikit. Encik Tuan Haji Encik Muhammad Aminuddin. Silakan tuan. Okey, kita jumpa ahli panel kita yang seterusnya. Sekolah yang sangat-sangat terkenal di Kuala Lumpur, wakil daripada alumni Victoria Institution, iaitu Encik Nik Muhammad Siddiq, iaitu Bendahari Bayoba. Dipersilakan tuan. Dan ahli panel kita seterusnya tak perlu diperkenalkan, salah seorang ikon dalam PIBK yang banyak memperjuangkan aktiviti sarana di Kuala Lumpur, yang telah banyak membawa nama Kuala Lumpur ke negeri-negeri lain di Malaysia. Tak lain tak bukan Encik Amir Sahudi. Dipersilakan daripada Asam Universiti Kuasa. Macam saya nak perkenalkan ahli tinju pula lepas Encik Amir. Dan seterusnya saya ingin menjemput rakan saya daripada Asam Universiti Taman Tun Dr. Ismail, Encik Mafiz Bensit, iaitu YDP-nya, untuk juga berkongsi dengan kita. Dan juga saya ingin menjemput sahabat saya daripada sekolah saya SK Desa Pandan, NYDP saya Encik Hashim Hamzah sebagai ahli panel kita. Dan yang terakhirnya saya ingin menjemput dengan segala hormatnya Encik Syamsul Fauzi Osman, penyelaras KSIB daripada sekolah SK Wangsa Maju Zon A10. Okey, kita akan mulakan sesi ini secara santai. Bagaimana kita mulakan sesi ini? Saya sebagai moderator, saya akan panggil salah seorang ahli panel. Mereka akan berada di depan.
Saya tak nak mereka duduk. Bila mereka duduk, dah petang saya ikut mereka yang tertidur. Saya nak mereka berdiri, kita dera sikit, mereka kena bercakap sini, berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya beri masa sebanyak 15 minit maksimum untuk berkata, bercakap. Lepas itu kita akan buka 5 minit untuk soalan sekiranya ada soalan. Saya tahu rakan-rakan saya adalah ibu bapa. Saya ingatkan diri saya juga dan tuan dan puan-puan, gunakan medan ini untuk bertanya soalan ilmiah. Medan ini bukan kita untuk kita bertanya soalan yang berkaitan kita membawa masalah sekolah kita ke sini. Okey, medan ni medan salah. Saya minta maaf. Tapi saya mohon jika tuan-tuan dan puan-puan bertanya kepada ahli panel kita, memberi peluang kepada ahli panel kita bertanya berkenaan apakah yang boleh dilaksanakan, bagaimana caranya atau apa perkara yang berkaitan dengan pembangunan. Tanpa banyakkan masa, saya ingin menjemput ahli panel kita yang pertama, Encik Ros Afendi Haji Rosli, untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah VSN boleh berkongsi dengan kita di sekolah. Adakah dana saja dia boleh kongsi atau sebaliknya? Saya dipersilakan. Tadi Tuan Encik Nik Muhammad Siddiq pada hari kehormat Biaba telah memberi satu penerangan mengenai pelibatan PIBK. Beliau telah selesai memberikan sedikit briefing kepada audiens. Maka kita buka pada soalan. Terus kawan-kawan, silakan. Sekejap sebelum kita mula soalan, saya nak ucapkan tahniah kepada Puan Pengarah kita latihkan. Mungkin Puan tak kenal saya ni anak murid Puan dulu masa BI. Semua budak yang nakal dulu lah. Ada dua anak murid kat sini. Okey, silakan Puan. Terus pada soalan ni Puan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Puan Mahani binti Ibrahim, PIBG dari SKDK. Saya nak attract alumni ni, budak-budak yang lepas tadi datang dan sama-sama bantu, dan mungkin juga mereka ada anak-anak yang bersekolah. Okey, terima kasih. Okey, senang saja. Dia perlu keterbukaan daripada sekolah dahulu. Jika tiada keterbukaan daripada sekolah dahulu, alumni pun tak boleh buat apa-apa, because hak kuasa mutlak datang daripada pentadbiran sekolah. Kalau sekolah cakap tak perlulah ada alumni untuk campur tangan, jadi kami pun tak boleh buat apa. Kami tak mahu kata pipi tersurung-surung kan, apa peribahasa tu kan, tak mahu. Kami cuma dapat, kita kena ada two-way communication. Jika sekolah perlukan bantuan daripada alumni, dan jika kami ada kepakaran tu, kami ever willing to help benda macam tu. Macam kes pasal hal rugby, hal bola ke, hoki ke, ataupun hal apa pun benda pun yang ada. Jadi kami masuk pada 2010, kami dipanggil khas oleh Tuan Ketua masa tu. Masa tu Tuan Haji Mazlan Buniran. Masa tu dia baru masuk BI, dan dia dapati ada masalah sikit tentang yang saya sebutkan tadi. Jadi saya kata saya sangguplah nak tolong. Cuma untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, masa the first 2 years masa kami buat program tu, kami ada dapat sedikit tentangan secara batin lah, orang kata kan, bukan kata zahir macam ada skeptik sikit. Boleh ke budak-budak ni buat ni? Boleh ke turn budak jahat jadi budak baik? Boleh ke turn budak yang tak ada A jadi dapat A? Tapi kita proof, kita buat, tapi dengan satu syarat, nawaitu tu mesti ada. Nawaitu yang kata kita nak buat. Kalau nawaitu tu ingat benda lain, benda tu tak jadi. Okey, terima kasih Tuan. Pak Imam, 200 anak murid. Sekolah ni ada tadika 6 tahun, dan sampai darjah 6 ada 2 sesi, darjah 1 sampai darjah 3 dia akan balik dalam 12.50 dan seterusnya akan balik jam 2 petang. Hari ini saya akan cakap tentang pembangunan akademik di Sekolah Kebangsaan Desa Pandan. Sebagai NYDP sekolah ni, kami rasa bertanggungjawab, terpanggil untuk membuat akademik
dengan anak murid supaya kita ada, kata orang tu, ada connection dengan anak murid. Anak murid pada tahun ni ada seramai 165 orang mengambil UPSR. Saya dan Guru Besar Puan Mahiran memberi lampu hijau kepada PIBG untuk mengadakan kelas 100% lulus. 100% lulus ni ibu bapa yang mengajar, termasuk saya. Tahun ini saya mengambil 12 orang bahasa Malaysia dan mathematics. Tahun lepas 22 orang bahasa Malaysia dan mathematics. Bukan kita kata mereka tak boleh masuk dalam kelas, mereka ada masuk dalam kelas. Tetapi yang kami ambil ni ialah in the middle, yang dia boleh tergelincir lulus dan dia boleh tergelincir tak lulus, dia gagal. So kita push them. They need a bonding touch from a parents. Jadi kami ni sebagai parents yang tak pernah, saya sendiri, saya experience, saya tak pernah belajar dalam bahasa Malaysia mathematics. So bila saya dapat task ni, bila YDP kata PIBG kena belajar, saya tak boleh bohong diri saya. I'm so stupid because saya tak tahu mengajar dalam bahasa Malaysia. So saya terpaksa buat revision balik semua. So saya nak tanya tuan-tuan kat sini, do you ajar tak anak you? Duduk sebelah. Duduk sebelah. Right? So the bonding between kita dan sekolah is very different, right? So saya mengajar dalam bahasa Malaysia. Bila anak saya darjah 3 cakap, saya ada 3 orang guru daripada SKD Sepandan. Anak saya tanya, Ayanda, what is bundarkan? What is bundarkan? Saya cakap dengan dia, okay, let me open my dictionary first. What? You ni dah tua lah, Ayanda. Why are you so stupid? You know, from there onwards on to saya belajar sampai sekarang. Ilmu tu tak pernah hilang. So I have to go back. Sebab saya dilahirkan tahun 60 lebih. So it's all in English. Cuma bahasa Malaysia in bahasa Malaysia. So cuba tuan-tuan rasakan bagaimana PIBG mengajar. Apabila cikgu, saya interview cikgu, 40 orang dia mengajar, saya katakan cikgu ni is awesome manusia dalam dunia. I tell you, is an awesome manusia dalam dunia. Itu belum lagi kita check hospital bahagia ada tak cikgu masuk. Betul, serious. Because you know, bila dia mengajar 40 orang, they have to catch up with the syllabus, they have to catch up with the perangai budak. Because when saya mengajar cuma 6 orang, saya kata besar kecil aku pandang budak. You know, sometimes dia ada jenis yang budak yang lambat pick up. Dan budak-budak lelaki ni dia lambat pick up. Budak perempuan ni dia 12 tahun dia dah rasa tanggungjawab. Budak lelaki ni lambat pick up. Dia more towards dia main lagi. So ini di sekolah SKD Sepandan ni, the special school, saya rasa the special school, saya belum melawat lagi sekolah-sekolah lain. Dia benarkan guru, dia benarkan ibu bapa mengajar budak-budak ni. First thing bukan mengajar ilmu mathematics atau bahasa Inggeris, dia mengajar ilmu communication. How do you respect to each other? Itu je. How do you respect? Saya tinggalkan kelas today. Yesterday saya tertinggalkan kelas because saya kerja sepenuh masa, saya buat bisnes sepenuh masa. My friend ambil kelas tu. Student-student tu tanya kita orang, maknanya dia tidak bersama kita lagi. So saya harap para ibu bapa sekian di sekolah-sekolah lain, buatlah sistem ni. You pick up daripada darjah 4 lagi.
You ambil budak-budak ni daripada darjah 4, bantu dia. Sejak SKD Sepandan, dia guru dia, guru besar dan penolong-penolong dia very open. They give us the data. So before you mengajar budak ni macam ni, budak ni A ni macam ni, perangai dia macam ni. So kitanya bonding, kita boleh what you call it, tackle. Kalau dia tak boleh, ada seorang tu, he's very intelligent, tetapi kenapa dia lambat? Bila saya tanya kenapa you lambat kat sekolah, kat kelas, what do you do? What do you do? Why can't you answer? Saya ni pemalu. Dia cakap, memang cute, very cute. Saya ni pemalu. Dia kata, sebab lain-lain semua dah angkat tangan. Kenapa you tak cepat-cepat angkat tangan? Sebab bagi dia nak something yang you are there to touch their shoulder all the time. So ibu bapa kat sekolah lain practice yang itu. You touch dia punya shoulder. Saya cakap dengan Puan Umar, sebelum Puan Umar bagi saya all the student, I like to have a drink with them. Dia cakap apa? Puan Umar cakap apa? Itu Puan Umar. She still there. Dia kata apa? Puan Umar, you student lain tak special. Why this is so special to you? I kata because they are slow, very slow. Tapi bila kita push, sebab cikgu push, dia dah tengok muka cikgu ni dah 6 tahun. They know, cikgu tu jalan, sebelum dia tengok, dia dah dengar cikgu tu jalan, dia tahu cikgu apa. Am I right? Sebab saya dulu sekolah. Okay, Jashin, ada 3 minit. Alright. Saya banyak program tu, you terang hanya satu program je. Kita ada banyak program, kita kongsi balik dengan Saya dulu sekolah, bila kita dengar tapak kaki dia, ni cikgu ni. Kalau kita dengarnya suara dia kan, kita macam tetapi bila dengar kita ni, dia lain sikit. You know what, macam mana saya mengajar? Okay, you can talk anything. Mathematics saya ajar, tahun ni saya ajar English, tahun lepas saya mengajar mathematics. Dia punya results tu saya boleh share dengan tuan-tuan. Tahun lepas 20 orang, kami dapat 87.43% tahun 2016. 20 orang sahaja. 20 orang yang boleh tergelincir itu kita ambil. Tahun ini saya ambil 12 orang. 12 orang saya ajar bahasa English and Mathematics. Tahun ini Puan Umar suruh saya ajar English. You know, dia orang punya fikiran dia orang ni, bila kita cakap satu benda, contohnya, the bus has left. Explain, why is the bus has left? Dia kata, the bus tu ke kiri. Tahu? Dia explain, the bus ke kiri. Lepas tu kita explain balik semula. You baca betul-betul ayat tu. The bus has left, and then student tu akan ketinggalan bus kan. Suruh dia baca balik semula. Dia baca 2-3 kali baru dia kata, oh yes, now bukan ke kiri, the bus tinggalkan budak ni, baru dia faham. So saya cakap kat dia kat exam, you baca betul-betul. In mathematics, you baca betul-betul, because dia ni lambat. Ada, let's say 30 question, 15 soalan tu, you mesti dapat 100%. In English pun macam itu. The best question yang paling senang, you baca betul-betul, you mesti dapat soalan dia, jawapan dia. So kita tidak ada, kalau 40 orang, kita tak boleh bonding 40 orang. Kita tak boleh tepuk bahu orang 40 orang. Cikgu-cikgu pun tak ada masa nak tepuk anak murid dia 40 orang. So this student is so special to me, to us, to PIBG. So next year, saya pun dah bercakap dengan Puan Umar, saya nak daripada darjah 4 lagi. Sebenarnya di SK Sepandan ni, kita mempunyai lebih kurang 85 program setahun. Okey? Dan 65% adalah program adalah daripada program akademik dan selebihnya adalah pembangunan yang pemantapan yang lain. So sahabat saya Encik Acik ni amat
terampau eager untuk menerangkan task force 100% ni sebab ia banyak membantu daripada peningkatan peratus lulus kita daripada 74% kepada 87%, satu lonjakan yang sangat tinggi. So apa yang kita ingin tekankan di sini bahawa peranan kita PIBG di sekolah itu, peranan ibu bapa di sekolah itu bukan hanya menghantar anak ke sekolah, tetapi anak kita juga perlu berperanan sebagai pembimbing, sebagai jurulatih dan juga sahabat kepada anak kita di sekolah. Dan itulah yang telah kami laksanakan di SK Desa Pandan, yang mana kami berperanan dalam banyak program aktiviti. Ibu bapa masuk ke dalam kelas, yang mana sekolah kita mempunyai satu strategik plan yang sangat baik dengan pihak sekolah, satu jalinan yang sangat baik dengan pihak sekolah. Pihak sekolah menerima kami, we have structured program, dan dengan structured program itulah kita boleh melaksanakan segala pelaksanaan pembangunan akademik. Yang pentingnya, segala apa yang kita laksanakan bukan daripada kehendak kami secara sendiri, tetapi segala apa yang kita buat seperti task force lulus atau apa-apa pemantapan akademik, modulnya akan disediakan oleh pihak sekolah. Dan PIBG, saya akan conduct satu CPD, kami akan conductkan satu CPD. Di dalam CPD itu kita akan melatih ibu bapa kita supaya mereka faham bagaimana untuk melakukan execution to the student. Maka di sini kita dapat melaksanakannya. Right, okey. Terima kasih. Kita dah tak cukup masa. Maka kita teruskan kepada pembentang kita yang terakhir. Kita teruskan kepada Encik Muhammad Rizwan Kamaluddin daripada Encik Samsul Fauzi Osman daripada SK Wangsa Maju. Yes. Right, okey, kelas tambahan ini kita laksanakan pada waktu sekolah, di mana kita hanya mengambil student-student yang memang kapasitinya pergi menjurumus kepada gagal. Right? Dan apabila kita biarkan mereka ini berada dalam kelas, maka mereka ini akan menjadi virus. Kita sediakan satu pelaporan, kita ada satu standard pelaporan, dan dalam pelaporan itu kita ada program-program, kita punya time dia, soalan dia, dan di situ kita akan lihat development. Pukul berapa kita akan buat? Pukul 8 sampai pukul 12. Kita ada beberapa tim. Tidak, mereka ini kita asingkan. Kita bukan buat waktu ini, kita buat pada 3 bulan terakhir atau sebulan terakhir sebelum peperiksaan. Kita tak ganggu PDP, mana PDP dah habis. Right? Okey. Kita teruskan kepada rakan yang terakhir, Encik Syamsul daripada SK R10, Wangsa Maju R10, untuk segmen yang juga penting, pembangunan